Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif dan pada jam ini sudah pasti kita juga tertumpu kepada perkembangan terkini COVID-19 tetapi hari ini lain sedikit laporan yang kami bawakan. Ya, laporan seperti biasa angka jangkitan hari ini dan juga kita melihat kepada pelaksanaan PKPB itu sendiri. Kita laporkan tetapi pada masa sama kita ingin melihat bagaimana frontliner kita, barisan hadapan kita ini terus berjuang, bertungkus lumus untuk menentang dan juga membasmi dan juga memutuskan rantaian COVID-19 itu. Bukan sahaja kita tumpu kepada barisan hadapan yang bekerja di hospital dan sebagainya, tapi juga sudah pasti pihak-pihak ataupun unit beruniform yang melaksanakan tugas mereka bersempena dengan PKPB ini tidak kira di mana sekalipun, dan itu yang menjadi tumpuan oleh rakan setugas saya pada hari ini, Faris Azman. Hari ini kita mengambil cerita barisan hadapan ini bukan baru, dah lama dah. Dari sejak awal PKP, sejak awal pandemik ini tercetus di Malaysia, kita dah bercerita tentang bagaimana sebenarnya frontliner kita, barisan hadapan kita. Hari ini kita fokuskan kepada mereka kerana isunya timbul adalah mereka ini mula merasakan apa yang disebut sebagai pandemic fatigue. Ya? Mereka mula rasa lesu, penat. Ini kita faham kerana mereka juga manusia, mereka rasakan kepenatan itu. Malah ada juga frontliner yang berpisah dengan keluarga kerana perlu bertugas dan sebagainya. Hari ini tumpuannya Faris bertemu dengan siapa terlebih dahulu barisan hadapan ni? Baik Najib, saya bertemu dengan beberapa anggota-anggota keselamatan yang berada di sekatan jalan raya berhampiran dengan di Selangor lah, di Damansara dan di beberapa kawasan lain di mana untuk mendekati mereka ini adalah manusia biasa seperti yang Najib katakan. Pandemic fatigue ini bukan satu perkara yang kita mahukan ia berlaku kerana doktor, pakar perubatan, jururawat, malah petugas yang berada 8 jam bagi setiap anggota ini, mereka berdiri 8 jam bagi setiap anggota yang bertugas di SJR. Tetapi bukan itu yang kita nak lihat, tetapi bagaimana di sebalik tugas mereka di SJR. Realitinya mereka adalah manusia biasa, realiti emosinya mereka sama seperti kita. Betul. Rasa takut, mereka rindu kepada ibu, bapa, anak, isteri mereka yang jauh. Kalau kita tahu seperti anggota-anggota keselamatan ATM, ada mereka dari Pahang, daripada utara tanah air datang ke Selangor untuk PKPB yang kita jangkakan sehingga 9 November ini buat kali kedua. Ada yang saya bertanya, adakah mereka ni mengatakan, bang, adakah abang ada anak, bini? Ya, dia kata saya dah kahwin dan sebagainya. Rindu, dia cakap setiap hari yang memberikan mereka ni semangat selain bos ataupun pegawai-pegawai mereka memberikan kata-kata semangat adalah gambar anak dan isteri mereka. Mereka melihat dan video call, WhatsApp dan sebagainya, berhubung dengan orang tersayang untuk mendapatkan semangat sedikit, suntikan semangat lah untuk mereka bekerja setiap hari, berkawal untuk memastikan dapat dilandaikan pandemik COVID-19 ni. Jadi itu antara realiti yang kita tahu di luar, tetapi di dalam hati mereka kita tak tahu sebenarnya. Betul. Kita memang suka untuk menyelami apa yang dirasakan dalam hati mereka, tapi persoalan kita itu sudah pasti mereka jawab. Dan ini mereka, sebahagian besar mereka dan semua sebenarnya kalau kita tanya pun mereka menganggap ini adalah pengorbanan mereka demi menyelamatkan Malaysia ini daripada pandemik COVID-19. Dalam pertemuan Faris pada hari ini dengan pasukan-pasukan unit beruniform polis pada hari ini kan, apa mereka sifatkan pengorbanan mereka. Kerana kita faham ada kalanya mereka rasa marah juga, mereka rasa penat juga. Betul. Orang tak dengar kata dan kadang dan sebagainya. Betul. Hari ini apa yang diperkatakan mereka tentang tugas mereka itu? Apa yang mereka sifatkan tugas itu? Baik, di sebalik tugas ataupun tugasan mereka hakiki setiap hari, SJR, kerana tugas-tugas mereka sebelum ini lain. Tetapi selepas dunia dilanda dan Malaysia dilanda pandemik COVID-19, kebanyakan tugas-tugas mereka ni lain sedikit. Lebih mencabar. Risiko terhadap nyawa mereka, kesihatan mereka tu double ataupun triple daripada sebelum-sebelum ini. Tetapi saya tertarik, mereka sentiasa positif. Walaupun dalam lubuk hati agak lama jugalah tadi untuk bercakap, berbual, untuk mendapatkan bagaimana rasa hati mereka secara mendalam, bagaimana dengan keadaan mereka. Nak katakan marah, mereka positif. Tetapi kepenatan itu jelas terpancar di mata mereka. Duduk di bawah panas terik dan juga berhujan, dan pada masa yang sama mereka perlu ada budi bicara kepada rakyat. Pada masa yang sama kerana rakyat juga menerima perkara yang sama. Emosinya dengan hilang pekerjaan dan sebagainya, terlalu banyak
boleh katakan impak negatif atau impak terhadap ekonomi, terhadap rakyat. Dan mereka juga mengalami perkara yang sama. Tetapi boleh dikatakan mereka menasihati dan terus menasihatkan orang ramai. Tetapi apa yang penting dikatakan sejak PKPB di Selangor, khususnya di Selangor, bilangan kenderaan itu semakin berkurangan. Tetapi lagi satu perkara yang mungkin saya nak share sedikit dengan Najib. Rata-rata orang ramai sejak Mac sehinggalah sekarang, apabila ada saja Sekatan Jalan Raya setiap hari, orang ramai memberikan makanan sebagai penghargaan kepada petugas-petugas Barisan Harapan. Dan bagi salah seorang anggota yang saya temui, mereka mengatakan apabila mendapat, tak kisahlah roti ke, kuih muih ke, nasi dan sebagainya, itu selain rezeki, itu adalah penghargaan suntikan semangat. Terima kasih daripada orang awam agar menjaga keselamatan mereka. Bukan di PKPB saja, PKPD, PKPDB dan sebagainya, PKPP ini. Jadi itu antara yang memotivasikan mereka setiap hari. Itu penghargaan itu kita lihat pada pusingan pertama PKP juga, ramai orang bagi makanan sampai terlebih-lebih makanan ni kan dekat hospital dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama isunya timbul, kalau Faris juga ada pengalaman mungkin berhubung dan juga mempunyai orang kata apa ya, kenalan yang bekerja ataupun bertugas sebagai Barisan Hadapan yang pernah mereka suarakan keluh kesah mereka tentang pekerjaan mereka. Kerana isunya timbul, kalau kita lihat di media sosial juga disuarakan, ini perlu dibincangkan, penting sekali. Kerana sebagai contoh, mereka bekerja sebagai Barisan Hadapan di hospital ataupun klinik dan sebagainya, tapi mereka ini merupakan pekerja kontrak yang sebelum ini lama untuk mereka diserap ke permanent dan sebagainya. Ini adalah kepentingannya. Kerana sekarang ini mereka kerja lebih masa dan kerja mereka lebih berat, workload mereka lebih banyak dan sebagainya. Tapi isu sebegini, mereka tidak, orang kata apa, seolah-olah tidak dipandang. Itu pendapat mereka lah yang kita perlu suarakan. Faris ada pengalaman begini juga kan? Apa yang kau boleh kongsikan? Baik, kebanyakan mereka mahukan sebenarnya pengorbanan ini bukan saja bertugas, tetapi meletakkan nyawa itu on the line. Itu adalah satu perkara yang amat berat. Tetapi untuk tugas demi negara, itulah sumpah taat setia mereka sebagai petugas ataupun kaki tengah awam dan petugas Barisan Hadapan yang beruniform dan sebagainya. Jadi mereka perlu dilihat adakah ia setimpal dengan apa yang diberikan kepada rakyat atau masyarakat. Keduanya, mereka ini memerlukan sokongan psikologi. Psikologi maknanya sokongan dari segi emosi dan sebagainya, itu tidak perlu dipandang remeh kerana apabila kita tengok di beberapa negara lain, kita tak nak namakan negara-negara itu, apabila mereka pandemic fatigue, kebanyakan mereka terlalu stres, keluar di social media, mereka terlalu stres, ada yang tidak melakukan tugas sebagainya, mereka seolah-olah terlalu penat dengan apabila mereka cuba melandaikan, pada masa yang sama rakyat di sebuah negara itu tidak mengamalkan SOP yang mereka jadi putus asa lah. Mereka berputus asa. Kita tak mahu petugas Barisan Hadapan kita berputus asa kerana jika itu berlaku, kita tak tahu apa yang akan kita tempuhi selepas ini. Kerana pandemik perang ini belum selesai, Najib. 7 bulan, semakin meningkat 4 angka. Kita belum tahu vaksinnya bila akan dapat. Tetapi apa yang paling penting, motivasi setiap petugas Barisan Hadapan, motivasi kepada rakyat itu perlu memberikan motivasi dengan melaksanakan SOP yang ditetapkan. Ya, itu saya suka sekali. Kita memang gelarkan mereka ini sebagai Barisan Hadapan. Betul. Saya faham terma itu untuk mereka ini sebagai Barisan Hadapan. Tapi sebenarnya untuk petugas-petugas kesihatan ini di hospital dan sebagainya, mereka ini kalau boleh saya sifatkan bukanlah Barisan Hadapan, tetapi mereka sebenarnya adalah last line of defense sebenarnya. Betul. Barisan Hadapan adalah kita semua, rakyat dan sebagainya ini mematuhi SOP. Tidak kira siapa kita, pangkat dan jawatan, perlu mematuhi SOP. Mereka ini adalah barisan yang terakhir sekali untuk defense pertahanan kita. Jika mereka ini give up dan runtuh dan sebagainya, inilah mungkin penamanya dan sebagainya. Sebab itu pentingnya untuk memberikan sokongan moral dan sebagainya. Kita bercakaplah, memanglah kita boleh tolong lukis mural mereka. Ini cara kita lah pada kapasiti kita kan, bagi makanan, penghargaan kepada mereka. Tapi pada akhirnya bagaimana secara keseluruhannya itu untuk bayaran mereka itu setimpal dengan kerja mereka. Untuk apa yang mereka mahukan, ini juga motivasi kepada mereka, penting untuk kita lihat. Dan sebenarnya fokusnya pada hari ini untuk laporan Faris ini adalah ia berbentuk special report yang kita cuba mencungkil sebenarnya daripada lubuk hati mereka apa yang mereka rasa. Kerana selalu kita mengatakan bahawa PDRM bertegas, ATM bertegas, undang-undang, kita ada SOP, pelaksanaan dan sebagainya. Tetapi
tidakkah kita lupa mereka ini adalah manusia biasa? Betul. Di sebalik ketegasan mereka, mereka ada emosi, mereka ada kerinduan yang perlu diobati. Mereka juga kepenatan yang perlu kita mungkin berilah ringan sedikit beban mereka. Dan seperti yang Najib katakan, perlu setimpal pengorbanan pihak petugas barisan hadapan yang rakyat dan juga mereka ini, keselamatan, kesihatan perlu diambil berat. Dan malam ni kita akan mencukir sedikit sebanyak apa yang mereka rasa, risau dan sebagainya. Itu yang dalam laporan saya 7.45 nanti. Ya, ada juga frontliner kita barisan hadapan, unit uniform yang dijangkiti. Betul. Ada pun yang telah pergi. Betul. Ada yang alhamdulillah sembuh, yang masih lagi dirawat juga ada. Ini semua cerita-cerita yang memang kita laporkan. Ada kalanya rakyat melihat kepada angka sahaja. Oh, hari ini lebih kepada 1,000, 1,200 dan sebagainya, kita Betul. risau. Tapi fokus kita kalau terjurus kepada frontliner ini, mereka tidak ada pilihan kerana ini satu tanggungjawab dan tugas mereka. Dan tugas mereka memang berhubung secara langsung kepada individu yang mereka pun tidak tahu sama ada mereka ini mempunyai COVID-19 dan tidak kan. Ini antara kegusaran dan juga fokus yang rakyat Malaysia harus faham dan juga hargai. Sebab itu penting kita mematuhi SOP ini bukan sahaja kerana ia ditetapkan diperuntukkan oleh undang-undang, tapi untuk kita putuskan penularan COVID-19 dan juga mereka supaya memudahkan kerja mereka dan juga kita membantu mereka. Setidaknya kita tidak mampu banyak bantu mereka dari segi aspek kewangan dan sebagainya. Inilah tugas kita rakyat Malaysia untuk sama-sama terus mematuhi SOP. Tidak kira anda di mana, apa sekalipun pangkat anda, SOP itu perlu dipatuhi untuk orang kata apa, terus memastikan bahawa putusnya rantaian COVID-19 yang pada gelombang kali ini. Sekian saja cerita. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat. Pihak kerajaan, apa harapan dan pendapat saya, salah satunya adalah kursus yang perlu diberikan kepada golongan belia Felda khususnya ataupun golongan masyarakat Felda di mana mereka perlu mencari sesuatu bisnes sendiri, perniagaan ataupun ataupun mereka punya yang boleh menjana pendapatan mereka selain daripada hasil pertanian, iaitu hasil kebun Felda. Dan kalau sebaiknya lah, bagi pendapat saya, sebaiknya kerajaan khususnya badan kerajaan ataupun badan swasta yang ada kepakaran dari segi pertanian, daripada segi peternakan ataupun aquaculture, perlu sediakan satu kursus bimbingan lah, kursus. Ya betul, perlukan ada mentor dan mentee yang memastikan mereka ni tak tersasar.